Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa di Garasi TV untuk siaran hari ini 7 hari bulan April 2021 bersamaan dengan 25 Ramadan 1442 seperti mana poster yang anda lihat, dan anda lihat dalam kameranya orangnya dah ada di sini. Abang Nizam Laksamana. Bagi mereka yang tahu lagu-lagunya yang pernah menyentuh perasaan anda, mungkin sebahagian daripada anda sedang bercinta ketika lagu ni popular. Ataupun pernah menangis putus cinta ketika lagu ni tengah popular. Jadi ada banyak memori tentang lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Abang Nizam dan kumpulan Laksamana. Bagi mereka yang tahu tentang era rock jiwang ataupun dipanggil rock cinta ataupun rock lentok tu, saya akan lihat tak akan dapat dipisahkan muzik rock cinta, rock jiwang dan rock lentok tanpa menyebut kumpulan Laksamana dan Abang Nizam. Tapi malam ni kami bawa untuk berkongsi beberapa cerita. Tapi saya tahulah saudara tentunya malam ni nak dengar orang menyanyi sebab dah beberapa hari dah kita discuss isu yang berat-berat, pening-pening. Hari ni saya tak nak discuss langsung pasal COVID-19. Saya akan stream petang besok untuk COVID-19. Malam ni kita ambil masa dengan Abang Nizam. Abang, apa khabar sekarang dan cerita dah sikit apa-apa untuk peminat yang sedang menanti. Setakat malam ni okey lagi, sihat Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim kepada semua yang menonton Garasi TV. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada malam ni. Dan saya memang sesungguh tak menduga dan tak menyangka lah sebenarnya. Sebab saya dapat panggilan daripada seorang yang saya amat kagumi lah. Dari segi dia punya cerita jenayah semua tu. Saya tak sangka pula semalam dia telefon saya biar betul kan. Tapi mungkin rezeki Ramadan lah. Okey. Jadi saya terima dan saya hadir hari ini dan kita boleh kongsi apa saja insyaAllah. Yang menjemput Abang Nizam adalah Syahri Abdul Kadir. Jadi tuan-tuan jangan ingat Abang Syahri ni dia ada kontak rapor dengan polis, tuan-tuan. Dia juga adalah seorang penggila karaoke. Jadi dia juga ada network dengan artis, tuan-tuan. Cuma dia tak sempat buat album je. Kerana waktu dia nak masuk, punca dia nak buat album adalah kerana saiz pintu studio tak muat dengan dia waktu tu. Jadi itu jangan tidak, Syahri Kadir juga studio artis, tuan-tuan. Tapi kerana waktu tu era album-album dikeluarkan, saiz pintu studio adalah kecil. Jadi tak besar kan, jadi tak lepas saya studio dia waktu tu. Okey, Abang Nizam, saya malam ni kami juga akan promote Maruku Abang Nizam untuk anda lock. Anda boleh lock di Garasi. Kemudian Abang Nizam akan postkan. Kita akan lancarkan lock Maruku sekejap lagi. Saya sarankan anda bantu dengan lock sama ada anda lock 5 atau lock 10. Dengan bayaran minimum mengikut angkanya, manakala terpulang pada anda untuk menderma berapa. Kalau anda nak lebih daripada tersebut, kita akan buka dengan log 5, Amin log 5. 5 kali 14 berapa? 66. So kira sekejap, kita akan mula log 5 dan log 10. 10 adalah 140. 5 adalah RM70. Berarti anda boleh log 5 dan boleh log 10. Kalau anda rasa nak log 3 pun saya tak kisah. Untuk membolehkan lepas saja anda log, admin akan bagi nombor telefon anda dan kemudiannya anda boleh akan dihubungi oleh Abang Nizam dan akan Abang Nizam post dia punya Maruku. Malam ni memang special, tuan-tuan. Kami tak mengutip dana, tapi kita akan menyokong Abang Nizam dengan lagu Aku Abang pula, pada umur aku putih, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kerana tetamu menghormati orang lama ni. Kita pun tak cek umur, tapi rasanya tua aku daripada dia tu. Saya 55. Asyik baik dia tua setahun daripada aku. Sebab dia masuk buat album tu dulu, saya masuk 3 hari kemudian. Cuma album saya tak dipasarkan waktu tu, tuan-tuan. Jadi Abang Nizam, saya nak tanya tentang apa kembangan terkini. Ada lagu baru ke? Saya rasa Abang Nizam ada ikuti Gegar Vakanza. Ada. 2015. 2015. Okey, dah 6 tahun sudah. Ya, betul. Dengan PKP, apa aktiviti Abang Nizam buat sekarang? PKP tak ada apa. Tapi saya buat jual meruku lah. Sebenarnya saya dah buat dah 2 tahun dah. Daripada sebelum PKP lagi. So tapi bila PKP 2020, rupanya bila kita terjejas dengan ekonomi lain, saya boleh bergerak dengan jual meruku. Show tak ada. Show memang dah sebelum tu ada show 4-5 show. Tapi cancel lah. Sebab PKP tu kan dah ada pandemik tu, dah ada coronavirus. Jadi semua show tu cancel dan memula tu jam juga. Alamak, aku nak buat apa lah kan. Dan yang ada tu dah boleh tampung kehidupan dah 5-6 bulan akan datang. Show yang ada tu. Tapi alhamdulillah dengan sedikit bekalan simpanan masa nyanyi sebelum zaman susah ni muncul, ada simpanan dan tapi simpanan pun tak boleh digunakan selalu. Dia dah lama dia akan habis juga kan. Jadi 3 bulan tu memang
kita bergantung pada apa yang ada lah dan sebagainya. Selepas tu aku buat meruku lah. Buatkan balik, jadikan boleh. So alhamdulillah semenjak PKP tu sampai ke hari ni memang sentiasa ada sambutan, ada belian. So, alhamdulillah. Jadi saya sekarang memang serius jual meruku. Okey. Macam mana orang belajar buat meruku? Rumah saya dengan kawan dia. Okey. Jadi bila rumah dah tak sihat ni, dia kawan dia buatlah. Okey. Abang Nizam dah sebut tentang keadaan orang rumah tak sihat. Sebenarnya saya untuk kali pertama jumpa tuan-tuan. Walaupun kami sama-sama artis dulu, biasanya selisih di bilik persalinan je, tak sempat bertepuk sapa. Sebab saya pula seorang yang menjaga suara dan saya tak akan buang masa bercakap dengan artis-artis lain di belakang pentas. Kalau yang Nasir ke Ramli Syarif pun dia orang selalu tegur saya jarang menegur mereka. Jadi saya baru kali pertama jumpa empat mata dengan Abang Nizam. Abang Nizam dah sebut tentang isteri tadi. Saya tak tanya banyak cerita lah keadaan isteri sekarang. Isteri saya telah disahkan mengidap kanser payudara pada hujung bulan 1 yang lepas. Jadi sebenarnya tanda-tanda tu dah ada, tapi tak sakit sebelum tu. Kan dia ada macam rasa macam ada benda. Kan tapi tak ada apa kan. Jadi kita pun okeylah. Sampai satu masa macam lain pula. Macam besar ke apa ke. So kita tak apa, jomlah kita pergi cek. Pergi cek di klinik kerajaan Gombak. Dah tersahkan memang ada ketumbuhan, tapi dia tak sahkan kanser lah. Sebab dia tak cek betul-betul lagi kan. So buat appointment. 3-4 hari dapat appointment dengan GH. So kita jumpa dan GH pun ambil alih. Di situ proses bermula. Dalam masa 1 bulan tu kita buat semua proses dia, biopsi, ambil sampel, lepas tu CT scan, macam-macam lagi lah yang saya tak faham macam mana dia buat, dan disahkan ada kanser pada Februari tahun ni. Pada ujung Januari tu juga, dah awal Februari. Okey, masa ujung Januari 2021. Ya, 21. Okey, berarti dah 3 bulan lah dalam ya, keadaan betul, kita. Dan sekarang dah buat kemo atau belum? Dah kemo 4 cycle. Semalam 4 cycle yang keempat. Pusingan yang keempat. Dan akan lalu berapa cycle? 6 cycle. Berarti ini tahap 3. Ini tahap 2. Oh, tahap 2 alhamdulillah. Tahap 2. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya doakan segera pulih kerana kakak ipar saya walaupun tahap 3 berjaya dan tapi gagal kemudian telah kembali ke rahmatullah kakak ipar saya pada tahun 2018 juga kerana kanser payudara. Tapi saya doakan dengan tahap 2. Maknanya tuan-tuan ramai-ramai kita doakan supaya isi Abang Nizam yang sedang melalui pusingan yang keempat bagi kemo dan ada 2 lagi baki. Saya doakan dan kita doakan semua tuan-tuan. Semoga pada bulan Ramadan ni, malam ni pula, malam 26 sebelum malam akhir, supaya isteri Abang Nizam segera pulih daripada kemo. Sebelum saudara, berapa orang dah ada sekarang ni? 600 saudara boleh request lagu apa yang paling banyak Abang Nizam akan belanja. Sebab saya malam ni tak nak banyak sembang sebab saya tahulah kalau penyanyi datang saudara tunggu lagu. Saudara selalu minta saya menyanyi tapi saya hanya akan menyanyi kalau lebih 4,000 je tuan-tuan. Itu standard saya. Kalau 4K, okey saya akan menyanyi. Abang Nizam akan belanja lagu. Cuma sekarang ni rawatan isteri di rumah atau di hospital. Tapi dia tak warden. Dia tak masuk hospital. Selepas kemo dia balik. Tapi bila cycle keempat dia agak berat lah. Ya, saya tahu. Sangat letih dan akan berat berbaring. Ni agak berat sebab dia tambah 2 dos ubat lagi. Ubat ni yang mahal. Ubat kemo ni memang mahal. Saya faham. Jadi dia sedang melalui cycle keempat, kelima dan keenam. So daripada ubat yang dah ada, kalau tak salah ada 6. Tambah 2. 8. Okey. Jadi macam mana je nak tanggung 8 tu? Ya. Semalam pun dia masuk tu bengkak ni. Tangan dia bengkak, lepas tu dia kosai dia tak tahan. Dia tak tahan, tak nak buat. Saya tak boleh, saya ceritakan saya menangis. Saya tahu sangat sakit bang pasal kakak ipar saya melaluinya pun, abang ipar saya juga dalam keadaan anak-anak yang paling pasal dia sakit sebab dia adalah panas dalam melalui kemo ni dan biasanya kalau peringkat yang kedua pun dah sangat sukar melalui apa nama ubat dia tu? Dia macam-macam ubat nama ubat, dia sekarang ni. Kemo, itu yang menyebabkan dia ada Herceptin, ada macam nama lah. Tapi saya bukan sakit satu hal lah. Satu hal. Dia punya pengorbanan tu. Pengorbanan tu yang saya tak tahan tu. Kan? Kita lelaki apa, saya tahu kan. Dia bagi 4 anak.
berapa urat, ratus ribu urat yang dah putus kat dia. Betul. Dan berapa lama dia menanggung anak yang kecil. Dan berapa lama pula dia berkorban untuk membesarkan. Berapa lama dia tunggu anak tu sekolah, pergi hantar balik ambil. Semua anak saya dia tak ada naik bas. Dia sendiri hantar. Dia sendiri urus. Saya cek duit. Urusan rumah, urusan anak dia uruskan. Saya tak tahu apa masalah saya, masalah yang besar saya tahu. Masalah lain-lain ni dia akan settlekan. Tapi bila dia kena ni, kenapa dia kena? Kenapa dia kena? Kan? Itu yang saya tak tahan tu. Kan? Aku dah keadaan sekarang susah nak bekerja, kan? Aktiviti terhenti, diduga dalam keadaan ini, dan timbul persoalan, macam-macam persoalan. Kenapa isteri aku, kenapa dia kena, kenapa tak boleh ke dia tak kena? So okey je sebelum ni, okey, tak ada masalah kan. Tak boleh kan? Umur isteri abang? 47. Okey. Sama-sama dengan isteri saya, berusia jadi itu yang yang saya fikir, sebab aku ke kot? Mungkin dia yang dibagi ni nak bagi aku tengok aku sedar diri ke, ataupun masih tak sedari lagi ke. Kan? Tapi persoalan tu macam-macam timbul lah. Kan? Dan baru kita tahu yang isteri ni dia tanggung macam-macam. Untuk kita dia tanggung macam-macam. Dan ini pun dia masih lagi bangun, walaupun sakit dia bangun, dia basuh pinggan. Dia nak masak, saya tak kasih. Tak payah, aku boleh buat. Kan? Saya masak rumah, saya pinggan semua saya basuh. Kan? Saya tutup semua dah biasa bagi saya. Kan? Duduk je rehat. Kan? Saya nak itu je. Dan buatlah apa-apa yang patut untuk menyenangkan hati. Jadi itu yang saya nak buat. Dan saya harap lah, saya doa. Saya fikir sebab tu bila orang minta saya account number, saya tak kasih. Saya nak doa je. Tuan-tuan ramai-ramai saya nak doa je. Saya tak pernah bagi account number kat siapa pun. Ada sampai orang kata saya sombong. Saya menolak rezeki, kau tolak rezeki. Dia kata tak. Aku bukan tu, aku nak doa je. Kau doakan aku cukup. Sebab saya amat yakin doa tu lebih hebat daripada duit. Amin. Doa tu lebih dahsyat daripada sumbangan-sumbangan yang datang. Makan saya tak kisah, saya makan nasi goreng pun okey, tak ada masalah. Saya dah didik anak isteri saya makan apa yang ada. Kan? Saya tak ada masalah. Goreng telur mata, kicap dengan cili pun saya rasa orang lagi terliur tengok. Kan? Jadi saya tu dah biasa. Kan? Dan dalam masa kesusahan juga Tuhan hulurkan rezeki. Dalam masa Covid, 3 orang anak saya dapat kerja. Wah, anak abang dah besar? Dah besar, 24, 23, 21, 17. Oh, hampir sebaya semua anak kita bang. Kahwin tahun 95. Saya kahwin 94, tapi anak hampir sebaya. Jadi saya dah ada menantu, saya belum ada cucu. Alhamdulillah, saya belum lagi. Dan saya belum ada isteri kedua. dan tak mungkin. Orang seperti kita tuan-tuan yang selalu mengingat bahawa kita mengahwini seorang wanita ketika kita masih pakai selipar tuan-tuan. Jadi berarti walaupun kasut kita bertukar dan hati kita tetap kepada isteri yang dengan kita. Kerana isteri itulah yang mencintai kita waktu kita memakai selipar je. Seluar jin ada 2 pasang, baju ada 2-3 pasang. Ya, betul. Dan isteri itulah yang berkorban. Yang melalui banyak masa. Kita selalu mengingat bahawa mencari wang itu adalah tugas yang besar. Tapi bila kita melihat anak kita besar dan menjadi manusia, barulah kita tahu isteri yang memperjuangkannya. Betul. Kita mungkin boleh bercakap tentang duit, beras kita beli tuan-tuan. Tapi akhlak anak isteri yang didik. Kita bapak pergi cari beras ni tuan-tuan. Apa sangat yang boleh kita buat. Saya kahwin, saya dah berhenti nyanyi. Oh, okey. Tahun 95 tu, saya kahwin, saya berhenti nyanyi. Saya stop semua. Dan 6 bulan pertama tu saya tak kerja, saya blank. Rumah saya tanggung saya. 6 bulan tu sewa rumah dia bayar, makan dia tanggung. Kan? Jadi saya jam, saya tak tahu apa ni, nak buat apa ni masa tu kan. Kita dah biasa nyanyi kan. Jadi zaman rock tu dah habis. Dan 91, 92, 93, 40 dia dah turun ke bawah, dah tak ada lagi dengan isu-isu yang banyak kan. Jadi saya berhenti, saya kahwin. Patutnya masa nyanyi saya kahwin. Banyak duit kan. Dah berhenti kahwin susah sikit lah. Tapi ini yang saya terfikir. Kan, dia masa aku susah dulu dia sanggup. Katalah sekarang aku boleh pakai kasut macam gini. Ini hebat dia kasut ni pakai saya ni. Kan harga RM40 ya. Takkan saya nak biarkan dia macam tu. Ya, betul.
Takkan saya tanya kenapa dia kena macam ni? Kan? Kenapa? Bukan saya kata biar orang lain tak, tapi kenapa dekat dia? Itu yang saya sampai ke hari ni. Yang saya tanya diri saya. Dan akhirnya bila dia dah melalui proses kemo tu, saya mula sedar. Dalam sakit Tuhan bagi satu kebaikan. Setiap sakit dia Tuhan bagi. Dia mudahkan, banyak perjalanan dimudahkan. Amin. Orang kata pergi GS ni leceh. Nak tunggu, tapi sisa dalam sebulan dapat kemo. Dalam period sebulan proses tu berjalan. Queue tak perlu dan terus buat kemo. Okay. Dan appointment tak susah. Dan tak tunggu lama. Dia masuk first, second, third punya cycle tu, mudah ubat tu masuk. Doktor pun pelik. Kak, kejap, dalam 2 jam dia siap. Biasa 4 jam, 6 jam. Tapi yang semalam tu yang lama. Sebab sakit tu dah sakit tu terlampau, dia tangan terbengkak, lepas tu dia muka dia dah tengok lain. Sekarang rumah saya tak ada rambut. Saya sendiri yang potong rambut dia. Dia akan mula gugur. Dah gugur dah. Akan saya letih banyak tidur. Bangun tidur tengok rambut bergumpal. Dia ada kesan kembung kerana steroid yang kita pakai. Lepas tu bila tengok dia sini tengok rambut dia, bang gugur. Macam mana kan? Mana botak lah. Dia ni minta. Abang saya yang buat kan. Saya yang tu. Tapi tak perasaan saya ketika itu saya je yang tahu. Yalah. Kan melihat kita macam ini kan, dulu kita rambut dia cantik. Seorang wanita yang cantik. Kemudian kita kena cukur rambut dia. Bagi dia, sebab dia tak nak, dia kata nanti kalau biar lama-lama dia takut dia down tengok rambut dia makin tak ada, dia tak nak macam tu. Bang botakkan je, dia cakap. Betul kan? Betul. So saya botakkan terus, saya cukur. Ambil masa 2 jam saya nak selesaikan. Sikit. Masa tu dia dah start kemo. First second kau tak silap. Dia saya tak nak dia terluka. Kemo circle-nya setiap 2 minggu 3 minggu. 3 minggu. Okey, berarti dah habis yang keempat, yang kelima akan 3 minggu selepas hari raya. Selepas 3 minggu, kelima, 3 minggu ke-6. Selepas tu baru operation. So lepas tu doktor tengok berapa besar baki yang tinggal. Yang tu dia ubat tu berkesan tak dengan kanser tu, mengecil tak. Kalau mengecil maknanya alhamdulillah lah. So benda tu ada dan lagi mudah. Doktor kata jangan benda tu hilang. Kalau benda tu hilang susah. Kemana dia pergi? Dia biar kat situ, jangan dihilang. Bila kecil ke apa besar ke dia biasa tu senang je nak buang. Okey. Doktor bagilah saya, dia kata proses dia macam mana ni, saya tanyalah. Okey, dia kata first sepatutnya operation, tapi COVID ni operation room tak boleh gunakan lama. Patient pun nunggu pun lama, ramai kan. So kita kemo. Tak apa, ini proses juga kan. So kita buat kemo dulu. Selepas selesai cycle ke-6, so dia tengok macam mana dan baru operation. Operation pula ada 2. Satu mana buang semua ataupun buang tempat tu saja. Tengok berapa baki saiz. Yes, tengok macam mana dan terpulang. Doktor cakap isteri cik ni muda lagi. Dia boleh buang tempat tu je. Saya kata doktor, yang mana paling yang paling okey? Dia cakap. Dia kata okey buanglah, kita buang semua. Dia cakap. Kita dah ada gambar kerepek pula dah. Kita dah ada gambar Maruku ke Nida? Okey, anda boleh log sekarang dan admin akan ambil log Maruku. Minimum adalah RM14. Saudara log lah log 3, kalau saudara nak bayar 3, kalau log 5 3, 5, 10. Kalau saudara bayarlah pada harga minimum mengikut harganya. Kalau saudara bayar lebih, dia menjadi mudah untuk Abang Nizam post untuk anda. Kami akan ambil log dan Abang Nizam akan mula post Maruku untuk anda. Tapi saya dah beritahu lah pasal raya ni saya tak dapat nak hantar sebab kita dah stop. Dah tak dapat nak operation. Okey, tak apa. Log dia nanti lepas raya. Lepas raya kita akan start balik. Ya, kerana keadaan isterinya juga berada dalam keadaan di kemo. Jadi saudara log dengan menerima Maruku pada lepas hari raya. Lepas raya insyaAllah. Okey, saudara boleh log sekarang 3, 5 ataupun 10. Admin akan bagi senarai yang anda log seperti biasa dan Abang Nizam akan uruskan. Di 9 Melaka, Perak sebahagian bawah lah. Okey. COD, because Abang Nizam buat COD, Maruku akan pecah kalau daripada luar Lembah Kelang ni, kerana dia buat COD. Jadi tuan-tuan yang berada di luar, kalau saudara nak log, anggaplah itu adalah log infak. Abang Nizam boleh hantar je Maruku tu ke mana-mana rumah golongan fakir miskin ataupun siapa saja yang nak menerima barang tu. Ramai sebenarnya yang buat macam tu. Buat log infak. Dia beli
kita sahabat kita syariah pun dia buat. Dia beli kat saya, amount ni saya hantarkan ke lain. Ya, faham. Saya bagi ke tempat-tempat, rumah-rumah anak yatim, orang yang sapu jalan, semua tu semua saya buat. Okey, log infak lah. Nanti dia akan edarkan. Saudara log dan infak kalau saudara berada di kawasannya. Ataupun saudara rasa memang saudara nak log infak. Tapi bagi mereka yang berada di luar daripada Lembah Kelang dan tak boleh buat delivery, saudara anggap log infak. Kita dah lancarkan 3, 5 dan 10. Saya tambah bagi abang dia dalam stres kerana saya melaluinya kerana abang saya juga kehilangan isterinya selepas abang saya ada 3.2 kakak ipar saya melalui 6 kemo tapi gagal. Dan abang saya seorang yang beringat tuan, tapi bila kehilangan isterinya mak saya menangis-menangis so kahwin lain tuan, tapi abang saya enggan kahwin lain. Sejak itulah saya bagi tahu kata lelaki yang hebat macam mana garam pun tuan, apabila dia kehilangan isteri dia patah dia punya tulang garang dia tuan, di mana saya fikir kata abang saya tak boleh meninggikan suara langsung selepas pemergian isterinya, dan dia boleh menjaga 7 anaknya dengan baik kerana tak ada anak saudara saya yang tidak menjejakkan ke universiti. Semua anak saudara saya menjejakkan universiti, di mana anak saudara saya yang sulung adalah seorang doktor dan anak saudara saya yang bongsu kini belajar di Universiti Selangor. Itu saya beritahu kata bagaimana kakak ipar saya jaga separuh jalan dan abang saya meneruskan perjuangan memelihara anak-anak dia. Dan sebab itu menjadi keputusan dia enggan berkahwin. Walaupun waktu kematian isterinya, abang saya berusia 50 tahun. Bang, abang belanja lagu bang? InsyaAllah. Ya, okay. Abang belanja lagu, terus 2 lagu je bang, kita rehat dengan lagu sebab saya tak mahu memberi tekanan lebih kepada abang kerana menceritakan hal yang sedih akan meninggalkan kesan. Tak semua orang suka berkongsi. Kita mungkin suka mendengar, tapi saya menghormati kadang-kadang banyak privasi yang akan menyebabkan orang rasa terganggu. Abang belanja lagu. Ada orang minta lagu yang dia nak dengar dulu tak? Diorang pun sedih nak minta lagu. Okey, abang belanja je apa lagu yang abang suka. Kalau abang nak kerusi bulat yang lebih tinggi, okey, saya bagi kerusi bulat yang lebih tinggi supaya abang selesa. Abang pakai kerusi ni sebab kerusi ni dia agak spinning. Jadi abang nak jaga vokal susah, abang pakai dia kerusi yang lebih tinggi. Belanja lagu apa yang abang suka. Mahfuz dah susun tadi lagu yang abang dah bincang. Lepas tu abang tu boleh menyanyi. Abang akan terus belanja 2 lagu apa semua. Sambil tu saudara boleh telur lock barangan lock apa, lock infak ataupun lock COD bagi lock je sekarang 3, 5 dan 7. Abang Zam cakap je lah lagu apa bang? Okey, saya sampaikanlah lagu ni. Lagu saya fikir lagu Gugur Di Mencinta kot yang orang nak orang tahulah lagu Asman. Okey, Kau Yang Satu. Kau Yang Satu ni lagu daripada Datuk Rahim Sarip. Saya selalu nyanyi lagu ni kalau event-event kemasyarakatan, saya buat lagu ni lah. So, saya dengarkan untuk anda pada hari ini. Sesuai lah dalam Ramadan. Ini lagu Gugur. Ya, Gugur. Dalil. Izinkan aku sayang menyentuh perasaanmu, biar gelora cinta semalam. Izinkan aku sayang merindumu selalu, biar bergetar nalurimu. Walau berkali kau membenci, cintaku takkan hilang. Himpunkan semua kemaafan, dengarkan oh rintihan. Andainya kau pergi, gugurlah bunga cinta, terpadam mentari yang menyinar. Wow, wow, bulan
pasti rintihan kecundang untukmu, oh, sayang. Izinkan aku sayang menyentuh perasaanmu, biar gelora cinta semalam. Izinkan aku sayang merinduimu selalu, biar bergetar nalurimu. Walau berkali kau membenci, cintaku takkan hilang. Himpunkan semua kemaafan, dengarkan oh rintihan. Andainya kau pergi, gugurlah bunga cinta kepada mentari yang menyinar. Wow, wow, pulanglah oh sayang, kau ku nanti penuh pasti rintihan kecundang untukmu, oh, sayang. Wow, wow, wow. Pulanglah sayang, wow, wow, wow. Pulanglah sayang. Terima kasih. Saya harap anda semua terhibur lah dengan lagu tadi. Minta maaf kalau kurang mantap. Maklumlah, puasa ni dia kita kurang sikit lah. Faktor usia pun mungkin juga kan? Allahu Akbar. Allah hai. InsyaAllah, okay. Untuk lagu seterusnya, lagu kedua ya. Lagu kedua, lagu yang saya fikir lagu Kahwin Satu. Cuba mainkan. Okay, okay. Ya. Alright. Ya, Kahwin Satu. Satu. Terima kasih bang. Kita akan nyanyi lagi tapi kita sembang je. Tak apalah bang di kursi tu kah, saya tukar kursi ni selesa sikit. Nanti abang nak nyanyi kita pakai balik kursi tu. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan yang lock terus saja lock infak ataupun lock COD.
bagi membolehkan Abang Nizam, saudara yang minat dengan krepek tu, krepek pula dah Maruku, nanti saya akan tanya ramuan Maruku Maruku dia Legend. semua. Maruku Legend. Legend. Saya bagi tajuk sebenarnya kuih itu macam kuih gunting. Okey. Kalau nak jual kuih gunting tak syok lah kan. Jadi tukar tajuk dia Maruku Legend. Okeylah. Okey, Maruku Legend. Senang sebut sikit. Okey. Untuk mereka yang tanya nombor akaun tu tuan-tuan, saya sebenarnya nak kempen nombor akaun terus, tapi Abang Nizam dia tak nak menyentuh. Dia kata beli Maruku je. Ramai yang beli dan kemudian log infak dia akan mengedarkannya kemudian kepada orang miskin. Dia kata dah tadi orang tukang sapu sampah ke, orang yang berada tepi jalan, anak yatim, dia Saya memang dah biasa. memang buat tu, saya pilih. Saya memang akan bagi pada orang yang betul-betul yang marhain lah. Orang yang duduk miskin ya, kita kata dia. saya akan bagi pada pekerja alam flora. Saya bagi pada orang yang tak betul sangat pun saya bagi. Okey. Saya jumpa di bus stop, saya bagi. Ya. Saya dapat bual. Yang dia jangan tunggu bas, lepas tu makcik yang kadang-kadang kita tengok kan dia ada makcik dah buat payung jalan. Pun saya berhenti. Saya bagi dan saya bual dengan dia. Dan saya suka begitu. Dan bila itu saya tahu saya ni siapa. Alhamdulillah. Jadi saya kenal orang lah. Jadi saya nak lebih pada itu dan saya fikir orang yang menderma pun lebih happy. Dengan orang yang dia macam kita boleh beli. Kan bagi aku 4 aku beli. Okay, macam dia mungkin tak dapat nak beli. Kan dia mungkin RM14 tu mahal bagi dia. Kan bagi kita murah. Ya. Kan RM14 tu murah, orang dia jual RM20. Ya, faham. Tapi kenapa saya jual RM14? Sebab saya tak nak bebankan orang. Dan masa sama saya membantu juga orang yang membuat. Jadi dia pun dia kata dia terima kasih sebab abang jual ni banyak dan dia bantu mak di kampung, mak dia tergetah. Jadi aliran itu meluas. Merata. Maksudnya orang yang buat ni bukan abang buat, ada setengahnya abang bantu juga. Bila orang yang maksudnya orang yang goreng. Yes. Jadi dia buat dengan anak dia. Husband dia pun sakit jantung dan saya kenal. Selalu ke hospital. Di IJN di Pusrawi. Dan saya fikir rezeki ini kita share. Saya boleh jual RM6, RM7. Tapi kenapa saya nak jual tu? Nanti orang mahal. Beli 2 dah tak ada baki duit banyak kan. Kalau RM14, kalau 2 pun RM8, ada RM2 lagi. RM2 tu boleh beli telur 2 biji 3 biji. Kan saya fikir begitu. Saya fikir mudah. Dan insya-Allah kalau infak tu saya akan bagi pada orang yang betul-betul yang ni. Ucap terima kasih banyak betul log infak pada malam ni. Saudara boleh terus log infak untuk Maruku ni, kerana kami tadi pun minta nak naik nama akaun tapi Abang Nizam tak mahu. Dia kata jadikan ni satu perniagaan di mana anda log, dia adalah pengedar Maruku kepada seorang pembikin. Kalau bagi saya kan saya dapat. Saya seorang je. Pembuat Maruku jadi tak dapat. Jadi kalau ini kan dia pun dapat, semua orang dapat. Jadi kita share lah. Rezeki ni sikit sama sikit, banyak pun dapat sama-sama. Jadi saya nak buat macam itu. Dah tua ni kita nak buat apa lagi? Ya, betul. Dulu dah banyak tinggal kan. Masa muda zaman supermarket, zaman hau-ha dulu, zaman buah lampu dulu, hidup kehidupan lain macam. Jadi sekarang ni saya nak cuba hidup lah. Usia yang sebegini dah 55, jadi apa lagi saya nak buat kalau saya tak nak kumpul sikit demi sikit? Apa yang saya boleh buat? Tanpa membebankan orang. Dan semacam saya kata, saya amat yakin pada doa. Doa tu amat mustajab. Dan saya yakin isteri saya boleh survive pun sebab doa. Sebab tu kadang-kadang saya tengok dalam Facebook, saya post apa tu, saya bukan saya nak menunjuk ke tidak, niat saya tu lihat Allah. Saya nak dalam tu mungkin ada orang yang doanya lebih Allah terima daripada kita. Ya, betul. Mungkin doa saya tak terima, kau ni apa banyak sangat dosa sangat ni, kau buat lagi kan. Mungkin doa apa, mungkin doa sesiapa pun. Jadi itu yang saya fikir, saya amat yakin itu. Dan saya cakap dengan isteri saya, you ni mungkin lagi boleh macam ni, boleh kita boleh makan beli ni sebab doa orang. Mungkin doa itu mungkin tak makbul. Betul. Mungkin you menerima orang macam tu kan. Jadi doa orang. Kita ramai kawan dan saya berharap kawan-kawan doakan itu. Saya amat terima kasih lah. Saya sekali lagi minta pada hampir 600 orang yang berada ni berdoa lah. Semoga Allah mudahkan keadaan isteri Abang Nizam yang sedang melalui proses kemo. Dah melalui 4 proses, ada lagi 2 proses dan kita doakan selepas kemo ni kanser yang tu tinggal kecil dan memerlukan pembedahan yang tidak kritikal untuk mematikan keseluruhan sel kanser dan kemudiannya pulih seperti sedia kala.
dan kembali sihat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya nak tanya abang sikit apa saya abang cerita tadi berjumpa orang-orang di jalanan. Ini benda yang selalu saya suka ya. So tak semua orang tuan-tuan dia suka bercakap dengan orang tepi jalan, terutama orang satu yang paling unik ialah bila kita berbual dengan orang susah. Kita kan baru tahu susah orang lagi teruk pada susah kita. Betul. Dan kemudian bila kita berbual dengan orang kita kata orang tak betul ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita jumpa banyak betul dia daripada betul kita. Betul kan? Betul. Kadang-kadang bila kita berbual dengan orang tak betul macam Kita tak betul. barulah kita tahu. Rupanya kepada orang tak betul, dia punya banyak betul yang lebih betul daripada kita. Walaupun dilihat orang sebagai orang tak betul. Istilah. Dia minum air yang 3-4 hari, dia tak sakit perut. Cuba kita minum air 3-4 hari tinggal sikit tu. Tengok macam mana bergulung perut kita. Dia selamba, tak ada masalah. Ambil tong sampah, dia makan, okey je. Sihat dia. Dia tak demam pun. Tak ada orang gila pergi hospital pun saya nampak. 3 hari ni lah. Yep. Jadi kita ni yang manja ni kejap Panadol kan, kejap makan buat tahan sakit kan. Ini normal. Kita yang normal ni makan sedap punca penyakit. Makan penyakit. Muka sepakat sedap. Dia makan tak sedap dia lah, sehat jalan dalam hujan ke. Kita kan? Makan seafood 280 balik 3 hari. Ceret beret dan terpaksa ambil ubat lagi. 300 pula ubatnya. Dia okey je. Jadi setiap kita ada kelebihan kan. Kelebihan tu mungkin bukan pada kita, pada dia. Mana tahu dia dapat tu dia doa kita pula. Ya. Mana kita tahu. Sikit dia kan. Terima kasih bang, doa dia tu. Ya, betul. Kan? Betul. Saya nak itu je. Saya hidup ni saya perlukan itu. Kan duit kita bersyari insya-Allah. Kan dah bantuan anak-anak dah dewasa anak aku je. So alhamdulillah. Bukan kita nak makan KFC lagi kan. Itu je. Kita nak tanya Abang Nizam bagaimana mengendalikan keadaan hubungan suami isteri apabila isteri berada dalam keadaan rawatan kemo. Kerana kemo biasanya menyebabkan orang yang di kemo akan mengalami sakit berpanjangan dan akhirnya mengalami kelemahan mental. Seperti mudah putus asa. Sangat sensitif tuan-tuan. Arwah kakak ipar saya dulu sangat sensitif tuan-tuan. Tanpa sebab pun dia akan menangis. Tapi oleh kerana isteri saya menjaganya hingga dia menghembuskan nafas yang terakhir, saya tahu banyak cerita. Kerana isteri saya menjaganya di hospital. Walaupun hubungan mereka hanyalah ipar. Tapi isteri saya sangat menyayangi kakak ipar saya walaupun dia ipar duai. Tapi hubungannya macam dua beradik. Boleh abang cerita sikit tak macam mana abang jaga? Sebab kemo kesan dia ke atas wanita sangat luar biasa. Bila dia kemo, emosi dia sangat terganggu. Dia boleh menjerit tengah malam. Dia meraung sakit. Dan dia boleh tak tidur. Dia tak tidur. Kali pertama kemo tu dia tak tidur. 4 hari 5 hari dia tak tidur. Dia kejap terjaga, dia bangun. Lepas tu dia ke dapur, lepas tu duduk, lepas tu saya tinjau apa dia buat. Kan dia buka selak Quran. Lepas tu dia menangis, lepas tu dia ni. Jadi bila dah harian tu saya faham emosi itu bukan dia buat, itu sebab kesakitan dia tanggung tu, sehingga kan dia ada masa dia meracau, ada masa dia kadang dia marah kita, dia marah tu sebab dia sakit. Saya bermula tu saya macam tak faham kan, dia marah, punya marah pun sakit lah dia kata kan. Bila dah masuk 3-4 minggu, saya pun tanyalah, ada kawan yang dia pun kanser dan isteri pun kanser. Saya tanya dia macam mana dia handle keadaan dia dah survive sekarang ni. Dia kata kau kena sabar. Dia kan marah kau, dia mesti marah kau. Itu bukan dia marah sebab dia sakit dia tu dia tak tahan. Dia kata kau yang kena sabar. Kau akan sabar, kau survive lah. Kau akan selamat. Jangan ambil hati. Kau maafkan dia setiap hari. Jadi bila saya dapat tips tu dan saya buatlah. Dan dia marah pun saya dah okey, saya gurau-gurau dengan dia kan, peluk-peluk dia, ajak menari dia kan. Apa mana lama dia happy, lepas tu kalau sakit kita pujuklah dia. Kita tak boleh bagi reflect yang luar biasa. Kita kena pandai mengendalikan reflect. Betul. Kalau kita marah kat dia balik, dia lagi tahu menangis dia. Menangis tak berhenti. Dia kata dia minta maaf, dia susahkan dia banyak sangat. Atau dia tak suka, I tak sempurna. Jadi bila dia cakap diri dia tu, kita alamak apa aku buat ni kan. Kenapa sampai dia boleh cakap macam tu? Jadi lama kita kena belajar karakter dia. So sekarang ni saya dah 4 kemo ni, saya dah faham lah. Macam mana nak handle dia. Macam tadi nak datang sini pun kan, Bu jom kita pergi ni jap karaoke. Tak nak lah. Okey.
dia dah. Dia kerja apa kan dia mesej cakap. Tapi tadi pun saya tinggalkan dia dalam keadaan dia sakit perut, sakit dia macam krem, sakit dia menekan sakit dia kata. So saya tak bersabarlah, dia istighfar banyak-banyak. Ya, pasal kesan ubat. Yes. Pada semalam baru masukkan beg betul. Ya. Dia buat satu kali 2 beg Saya tak, dia semua masuk. Ubat yang ada tu ada yang masuk dan yang baru masuk. Yang baru ni khas untuk bunuh kanser, dia ada kanser yang aktif. Dia panggil HER2 ni dia aktif. Dia ni tak boleh terbiar. So ni yang ubatnya ni untuk ni lah ni. Untuk bunuh HER2. Yang yes. Yang sel aktif. Setakat ni kanser tu masih di situ. Doktor tak nak sampai dia merebak. Dia masa dia buat CT scan masih kat situ lah. So okay, very good kata. Kita tak nak dia merebak. Kalau merebak tu susah. So itu yang saya cakap ke dia, you kena ambil ni sebab untuk tahan. Kan kalau dia melarat ke tempat lain lagi susah. Kan lagi susah, dia you pun susah, semua akan susah. So you kena tahan, sabarlah, ini ujian. You sakit, Tuhan ampun dengan you sakit, I know Tuhan tak tahu lagi ampun ke tak ampun. Kan dia confirm dah kena ampun kan dosa dia kan. So at least dia dapatlah benda yang kita tak dapat lagi. Ya, betul. Yang kita ni kan tak tahu lagi macam mana pula ni kan. Ya. Orang yang sakit dinaikkan darjat dia. Dan diampunkan dosa-dosa kecil, gugur setiap kali dosa kecil ni. Itu kelebihan orang yang menanggung sakit. Okey. Tu saya sebelum tu memang sihat sebenarnya. Sihat. Tak ada masalah. Selalu pergi Pantai Remis makan seafood semua. Di sana sini apa semua pergi cuti selalu. Life yang biasa, life normal. Sebagai orang yang ni apabila kesilapan ialah bila dia tahu benda tu ada, macam ada sedikit macam ada benjolan dalam. Kita pun tak tahu sebab tak sakit. Lepas kanser ni dia tak sakit. Dia ada, dia tak sakit. Dia macam biasa, life macam biasa. Kan? Jadi itu kesilapan lah. Sepatutnya saya itu di antara yang saya rasa kesal. Kenapa saya tak suruh dia pergi buat pap smear? Kan pap smear kan nama dia kan? Ya, pap smear. Untuk detect kenapa benjolan tak pergi? Kita dah tahu dah. Perempuan kena buat tu. Mesti buat. Kan? At least once a year kena buat. Doktor pun cakap macam tu. Jadi ini salah aku. Tanggungjawab aku tak jalankan. Sebabnya aku dah cakap dia pergi buat ni, paksa dia buat. Mungkin dia tak jadi macam ni. Siapa salah? Saya dah salah. Kan sebenarnya saya tak jalan tanggungjawab kat dia. Kerana saya tak cukup jaga dia. So dah kena ni, takkan kau nak marah dia. Ya, betul. Kena sayang dia lah, kena ambil hati dia, pujuk dia supaya besok bila dah okey semua rambut akan tumbuh balik, dia akan cantik balik. Kan kita kena pujuk dia macam tu. Kan perempuan ni kan bila kita puji dia suka. Kan maknanya terima kasih abang. Yes ya. Nanti rambut dia akan tumbuh balik lagi lebat, lagi cantik. Dan memang itu pun akan terjadi. Bila habis kemo semua dia akan buat yang baru. Semua baru, kuku baru, rambut baru kan. Kesihatan dia pun baru. Jadi kita kena mainkan psikologi kat situ. Jadi saya cakap dia, you akan cantik balik. Lebih cantik pada yang dulu. Alhamdulillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan boleh terus saja log maruku gambar Mahfuz akan naikkan maruku yang diedarkan oleh abang Nizam Laksmana. Dan untuk pengetahuan saudara, ini adalah ekonomi merentas kerana abang Nizam juga menjual maruku yang diusahakan oleh seorang wanita yang suaminya juga mengidap sakit jantung dan berulang rawatan di IJN. Berarti anda membantu proses agihan rezeki ni, di mana anda log rezekinya sampai pada abang Nizam sebagai orang yang menjadi penjual, rezekinya juga sampai pada seorang wanita yang buat kerepek ni, buat maruku legend ni. Untuk menyara kos perawatan suaminya yang sakit jantung. Blok saja 3, 5 dan 10. Apa special maruku ni Mas? Sebab saya malam ni dia dah bawa tapi kelang kabut dia tertinggal di kereta. Sebab biasa tuan-tuan orang datang garasi biasa adalah waste tu akan mengelirukan anda. Jadi blok C ni kadang-kadang dia akan baca blok yang belakang. Berarti semua. Tapi Syahrir tunggu dia dekat depan. Syahrir Kadir tunggu tadi. Jadi dapat dia sampai tak sempat pula bawa naik maruku. Macam apa keistimewaan maruku legend? Dia semua orang boleh makan. Budak pun boleh makan, orang dewasa boleh makan, orang tua boleh makan. Dia senang untuk makan lah. Dia tak makan macam senang macam ini. Kalau dah bertahun-tahun kita makan twisties, apa salah kita makan Melayu punya produk maruku, kan. Dia tak ada special sangat, tapi dia sedap. Dia sedap. Ada sedap. Nak kata special kan ada ni ramuan dia ramuan biasa dia kayu milis, tepung, garam. Kan? Adalah ada apa macam itulah. Kan? Jadi dia biasa je dan rasa dia tu
orang akan sentiasa makan. Begitu. Dan yang paling penting ni orang Melayu buat. Okey. Tentu ada dengar perkataan yang paling mudah, kita tak payah buat over promote. Orang kata overclaim nanti kan. Tapi kita hanya bagi tahu ini adalah maruku yang diusahakan oleh seorang wanita yang sedang bertarung menyara suaminya yang menderita sakit jantung, dan dijual oleh seorang penyanyi yang kini yang berjuang untuk merawat isterinya yang mengidap kanser dan melalui proses rawatan kemo bagi kanser tahap 2. Dan kita sekali lagi tuan-tuan, doa adalah penting. Ambil je masa sekejap dalam hati anda, berdoa 30 saat ke 1 minit untuk membolehkan suami wanita yang buat maruku ni pulih daripada sakit jantung dan boleh berdoa untuk isteri Abang Nizam yang kini melalui kemo peringkat yang keempat yang baru selesai semalam. 3 minggu lagi akan lalu peringkat yang kelima, dan kemudian 3 minggu kemudian akan melalui beg yang akhir, iaitu peringkat yang ke-6. Dan kita berharap selepas itu kalau boleh, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, kemonya habis. Kansernya selamat mati sepenuhnya dan pulih dan kembali hidup sihat untuk menjaga anak walaupun dah besar. Tapi saya beritahu dekat Abang Nizam, saya dah, walaupun anak saya berkahwin tak ada kenduri kendara tuan-tuan, saya mengahwinkan anak saya hanya dalam masjid je, kahwin, akad nikah memenuhi syarat je, tak ada wang belanja apa semua, hanya belajar bayarkan mas kahwin. Tapi saya boleh beritahu pada saudara, tak ada momen yang lebih indah apabila kita mendengar lafaz sah anak kita kahwin. Sampai sekarang tuan-tuan, saya akan menganggap kata, kalau mati, apa kenangan yang paling indah adalah melira berada dalam majlis akad nikah anak kita. Betul. Saya rasa Abang Nizam sempat dengan isteri. InsyaAllah. Sebab dia lagi satu tuan-tuan, dia akan mengikat lagi hubungan kita dengan isteri kita apabila kita menerima menantu. Sebenarnya macam ni, bukan orang yang bawah je bercinta tuan-tuan. Mak ayah tu macam lalu pusingan kedua. Second round. Second round. Sebab kita berjaya melalui satu kehidupan yang luar biasa, itu membesarkan anak dan akhirnya anak kita menikah. Saya harap abang sempat. Itu satu kejayaan sebagai ibu bapa, itu satu kejayaan amat besar lah sebenarnya bila dapat melihat anak kita diijab kabul. Itu amat detik tu yang sebenarnya saya pun menunggu sebenarnya. Kan? Kalau boleh cakap anak, kau dah ada tu cakap je lah, kau jalan-jalan ni kita buat mana yang wajib. Kan? Ikut syarat. Yang penting kau dah sah. Tak ada rumah, nak beli rumah mahal, kau duduk rumah ayah. Kan? Buat satu bilik lagi. Kan? Saya suka anak saya duduk sama-sama dengan saya. Sebenarnya. Mempunyai keluarga besar. Saya suka macam tu. Tak payah susah. Susah sangat masuk. Kalau tak ada kawasan, buat atas. Kau kumpullah duit sikit. Kan nak beli rumah sekarang mahal kan. Rumah nak berjuta, 600,000 je. Budak sekarang gaji berapa. Kan? Jadi kau simpan duit tu. Duduk sini. Buat bilik tu, betul-betul bilik kau. Lepas tu pintu kau, lepas tu duduk sama-sama. Betul. Sebab saya tak pernah pisah dengan anak daripada kecil. Betul. Anak saya duduk sama. Dan kita belajar pun betul balik. Dia tak pergi ke lain. Ya, betul. Jadi bila dah ada, saya nak dia sentiasa ada. Bila anak saya tak balik, saya hidup saya apa kau tak balik? Ya, betul. Tu. Saya bila anak saya menikah dan dia meninggalkan rumah selepas 2 tahun berkahwin. Satu perkara, setiap kali saya pakai kasut dan melintah bendul rumah, kita akan ingat bila anak kita akan melintah balik bendul tu dan balik pada kita. Dan saya WhatsApp kepada anak saya, dia macam WhatsApp pada dia katan 1, katan 2. Betul. Saya nak makan atau belum. Hari ni ayam masak sardin ni. Hari ni ayam masak sardin best ni. Ada telur mata sekali. Baliklah. Balik. Bila anak anda tu, saya teringat kata penyair daripada Iran, penyair Ferdausi, yang saya kata saya selalu cerita pada anda, bila saya pergi ke Iran, ada seorang lelaki menjadi pemandu pelancong membacakan syair yang sangat indah dalam sebuah bas. Kami bergerak di Esfahan, kota percutian yang paling cantik di Iran. Dan saya tanya apa terjemah. Dia kata sajak ni ditulis pada abad yang ke-16 oleh seorang penyair bernama Ferdausi. Dia kata telah dikirim malaikat ke rumahmu. Itu anak-anakmu yang dikirim Tuhan sebagai malaikat sebelum mereka pergi meninggalkan rumahmu. Jadi bila satu je anak saya pergi dan dia memilih sebab dia dah kahwin, nak tinggal dengan suami dia. Salah satu yang menyebabkan kadang-kadang bila saya balik ke rumah dan terasa hilang sesuatu adalah hilang. Apatah lagi anak sulung. Kadang kita ada lebih memori dengan anak sulung. Dan anak sulung kita perempuan pula. Saya anak sulung saya adalah perempuan. Dan akhirnya bila dia mungut nak beli kucing, saudara saya paling kelang kabut cari kucing untuk dia bela. Kerana dia nak isi, sebab dia tinggal dengan saya, rumah saya banyak kucing, 36 ekor. Jadi bila dia pindah ke rumah baru tak ada kucing dan saya belikan kucing. Jadi sekarang ada alasan lah. Hantar gambar kucing baru, hantar gambar kucing baru ayah nak tengok. Walaupun sebenarnya itulah cara berkomunikasi. Sebenarnya bila malaikat telah pun keluar melahirkan rasa rindu sebenarnya. Betul. Kerinduan tu. Dia lain macam sikit. Keluarga adalah segalanya bagi kita tuan-tuan. Berarti kalau saudara ada wang yang banyak tetapi saudara menghadapi krisis keluarga, wang akan menjadi beban. Tetapi kalau saudara tidak memiliki wang tetapi kasih sayang keluarga yang banyak, saudara tak akan rasa saudara kekurangan wang. Itulah kekayaan sebenarnya. Keluarga.
Lagi satu tu, kalau kita menerima hormat daripada seorang anak, tuan-tuan, kita boleh abaikan 1000 kawan kata kita best. Tapi kalau anak kita kata ayah macam best, seronok. Walaupun ayah macam je. Ya, macam. Kawan-kawan selalu cakap, ayah best lah, kau best lah, Zainal kau best lah. Tapi bila anak bagi tahu kakak tengok live ayah macam best. Macam je. Best. Oh, happy dah tu. Simpan. Tak delete bang. WhatsApp tu kita tak delete. Saya gembira kalau anak saya, jom kita keluar makan. Oh, saya suka sangat. Oh ya. Ya, kita makan mana tempat ayah makan tu kedai yang mana tu dekat sup Dorai jom ya. Saya suka tu. Abang jangan main Dorai sebab Dorai Sami hanya generasi saya ya. Saya pernah nak OTD di Dorai Sami untuk mengembalikan memori jalan Dorai Sami. Tak ada orang boleh anggap diri dia adalah mak KL dan mak Rock kalau tak makan Dorai Sami. Kalau tak biasa dengan nasi lemak Dorai Sami dan juga roti cicah sup kambing Dorai Sami, anda tidak diiktiraf sebagai warga Kuala Lumpur. Itu bukan legend dia. Bukan legend. Dorai Sami sebelum jadi kawasan bar tempat orang mabuk ni tuan-tuan, dia adalah menjadi kawasan marhain. Di mana orang-orang yang ada bajet-bajet makan roti cicah sup kaki kambing ataupun sup tulang kambing. Cuma sekarang payahlah pergi bang. Susah. Sebab orang mabuk je banyak. Jadi Dorai Sami dulu adalah untuk rakyat-rakyatan. Sekarang ni hanyalah untuk mabuk-mabukkan je. Jadi siapa abang sebut Dorai tu, saya teringatlah Dorai, suasana dia waktu tu. Saya nak pergi OTTD di Dorai tuan-tuan untuk saya mengingat. pergi tu lagi tempat tu. Minggu lepas kot dengan 3 orang kawan. Lepas tu saya buat isi saya pergi. Rasa suasana tu. Ya. Dia tak makan buat dia. Saya nak bagi dia suasana tu kan. Dia tengok, oh ini masih ada sup kambing sup kambing. Abu kambing abu. Abu kan? Terima kasih kepada rakan-rakan garasi dan log 50 lebih dan bersamaan 200 paket. 200 paket. Ada dah 50 lebih log 200 paket. Tak ada kutipan derma mana ni abang tak nak. Jadi abang kata log. Bukan jangan kata sombong. Saya harap jangan salah anggap mana saya sombong, saya kata tak. Saya sama je. Kan? Kadang-kadang okey, kadang tak okey, kadang akan ikan tenggiri, kadang ikan masin. Sama, kita sama. Tetapi saya lebih menerima kalau sebab macam Haji cakap tadi, saya jual, orang lain pun dapat dia punya. Betul, kalau derma kat abang orang dia bersama je kan, takut saya lupa diri. Faham. Kadang-kadang kita ni bila banyak, kata dah banyak kan. Dah pandai pula tukar baju, beli jaket lain belakang, dah pergi sana belakang. Alamak, terasa aku. Ini tak. Saya tak nak orang mencuri, saya tak nak tu. Kita sedang melalui. Yes, saya sebelum-boleh saya elak untuk bagi akaun number ni. Bagi kat saya. Beramai sebenarnya DM saya, bang bagi saya akaun number, saya tak bagi. Satu pun saya tak bagi. Log keropok. Beli keropok. Kalau beli, yes. Beli apa? Aku usaha pun tak apa. Tak apa, nanti kau uruskan. Okey. Maknanya kita dapatlah suasana yang okey. Tak adalah nanti terhutang apa-apa ke, macam takut nanti kan zaman sekarang ni bila artis susah, dia buat satu announcement ni, orang akan blame. Ya, betul. Orang akan blame. Sebab saya ada pengalaman lepas, PKP yang lepas kan, ada beberapa kes artis ni cuma kan. Susah. Yes. Orang marah. Aku lagi susah lah. Aku ni, suami aku potong rumput dia. Ni sekarang tak ada potong rumput dah. Kau senang-senang je. Kau kereta Alphard besar. Rumah besar, tunjuk motor apa semua kan. Apa susah, kau jual lah motor kau. Ya, betul. Saya simpan, setiap masa saya simpan. Saya masih simpan lagi. Untuk jadi panduan pada saya. Saya sangat takut itu terjadi pada saya. Itu sebab ni dan saya tak nak. Ramai wartawan yang harian ni kau saya bang kita buat kutipan buat ni, saya minta maaf sangat. Kau boleh janganlah. Ada orang lain lebih susah. Yes, lebih susah. Tapi kalau nak beli meruku, yes. Ya. Beli meruku, log meruku. Saya memang 3, 5 dan 10 kali dengan RM14. Kalau saudara berasa di luar Lembah Kelang, log saja dengan tulis infak. Nanti abang Nizam akan hubungi anda akan membuat pembayaran ke akaun dia. Jadi bayar akaun tu dengan log infak. Maka maruku anda akan diedarkan kepada golongan miskin. Ya, saya suka cerita pasal keluarga bang. Malam ni ramai ada ibu ayah ni, kalau yang anak masih kecil. Saya nak berkongsi supaya abang Nizam cerita supaya saya nak mereka yang ada anak yang masih boleh dipegang dan masih boleh disentuh. Suka jaga anak-anak saudara. Kerana apabila dia besar, kita nak peluk dia, kita rasa malu. Betul. Betul. Saya sekarang, waktu saya bekerja, saya travel di luar negara sangat banyak. Hinggalah akhirnya saya merasakan bahawa semua pengalaman saya yang dihormati orang adalah pengalaman yang menjadikan untuk saya. Kerana pengalaman tersebutlah menyebabkan saya tak dapat peluk anak saya banyak. Betul. Jadi bila anak saya besar yang perempuan, dia malu nak dipeluk oleh ayahnya. Dan itu kena ada. Itu sebaiknya. Itu kena ada.
walaupun macam mana mesra pun kita dengan anak, kita mesti ada batas juga sebagai anak dan ayah. Ada cara lain lagi untuk kita menzahirkan kasih sayang sebagai bapa, sebagai anak. Saya amat setuju tu. Sebab kita kena jaga dia dan kita jaga kita. Betul. Syaitan ni dia mana-mana pun dia ada. Dia celah kita, dia akan sentiasa akan ni. So sebelum terjadi apa-apa, nauzubillah, kita jaga perhubungan anak kita is anak kita. Kita punya harta kita, tapi kita boleh santuni dengan cara yang lain. Betul. Kita boleh timbulkan kasih sayang dengan cara yang lain. Dan saya fikir itu kita lebih saling menghormati. Betul. Saya fikirlah. Ya. Bagi mereka yang ada anak kecil, saya kata tadi tu, seperti kata Firdausi, sebelum anak itu terbang meninggalkan rumahmu, dia adalah malaikat yang ada di rumahmu. Jadi kalau saudara yang ada anak hari ini di rumah, ada anak anda masih kecil, peluk cium sepuas-puasnya sebelum anda melalui zaman seperti saya yang walaupun anak saya ada tuan-tuan, tapi kalau isi saya buka album gambar, masalah yang paling besar lah saya akan menangis. Kerana anak itu, saya tak boleh tengok gambar anak saya waktu kecil. Kerana dia akan memberi penyesalan yang sangat besar. Kerana waktu anak saya masih boleh dipeluk dan dicium sepuas-puasnya. Betul. Saya sibuk bekerja. Betul. Sangat betul. Saya sibuk bekerja. Bila tengok gambar-gambar lama ketika saya gila tukar-tukar kereta ni tuan-tuan, dia akan buat saya menyesal kerana mengejar kereta-kereta, bekerja kuat untuk bertukar-tukar kereta ni tuan-tuan, menyebabkan anak saya hilang daripada pelukan saya. Kalau diminta diberi masa lalu tuan-tuan, cukuplah rezeki untuk makan minum yang cukup, tapi saya ada banyak masa dengan anak. Itu yang saya nasihatkan anda semua yang ada anak dan ada isteri. Paling penting kalau ada isteri, sayangi isteri anda ketika dia masih sihat. Bercintalah hari-hari tuan-tuan. Mengorak bini yang paling seronok tuan-tuan, lepas tu paling excited. Sebab mengorak girlfriend ni boleh poyo. Tapi mengorak isteri ni tuan-tuan, untuk dapat back I love you too tu memang susah. Jadi kalau kena terror mengorak tuan-tuan untuk dapat balik dia jawab I love you too tu. Sebab mengorak girlfriend ni senang dapat balik. Kita baru sebut sikit je, dia melantun lebih. Tapi isteri kena mengorak lagi. Abang akan menyanyi sebuah atau dua buah lagu lagi belanja anda malam ni. Sambil tu anda turun lock krepek 3, 5 dan 7. 3, 5 dan 10. Untuk perniagaan. Ini bukan bantu tak untuk perniagaan. Dan Abang Nizam dah bagi tahu bahawa dia sebenarnya pun adalah ejen kepada seorang wanita yang buat Maruku Legend ni, yang juga menjaga suaminya yang mengidap sakit jantung. Abang belanja je lagu ketiga dan keempat, dua lagu tu abang. Belanja ni ramai yang nak dengar lagu-lagu otai ni. Orang Pilin kirim salam. Pilin. Oh, itu orang kampung rumah saya tu. Pilin. Kampung Pilin, Rembau. Pilin di mana? Oh, abang ni 9. Oh, orang KJ. Orang Tok Mat. Orang Bau. Tomat. Okey. Karen Rock nama dia. Karen Rock. Karen Rock. Abang pakai je kursi tu. Senang sikit, selesa bang. Dua lagu lagi daripada Abang Nizam Laksmana. Okey, saya rasa lagu raya kot. Saya dah buat lagu raya tahun 2018. Tajuk dia Raya Kita. Lagu saya buat sendiri, lagu saya. Lirik pun saya buat. Rekod pun saya dengan kawan saya buat di studio. Dan saya peringat kepada anda lagu yang berjudul Raya Kita. Kini masanya hari raya pun tiba, semua insan turut gembira. Terdengar takbir raya, sayup-sayup bergema, memecah hening pagi mulia. Marilah sayang, mari kita bersalam, bermaafan dosa yang silam. Mari menuju kamar ayah bunda tercinta, mohon maaf kita sekeluarga. Juara tersedia berbagai bentuk rupa, ketupat, lemang, rendang menyelera, kuih aneka ria, anak-anak gembira menanti masa duduk semeja. Selamat Hari Raya.
sanak saudara tidak pernah dilupa. Jiran tetangga juga bergaya. Apabila malam tiba, terang keliling desa, begitu indah suasana raya. Juara tersedia berbagai bentuk rupa, ketupat, lemang, rendang menyelera, kue aneka ria, anak-anak gembira menanti masa duduk semeja. Selamat Hari Raya. Juara tersedia berbagai bentuk rupa, ketupat, lemang, rendang menyelera, kue aneka ria, anak-anak gembira menanti masa duduk semeja. Selamat Hari Raya. Okey, itu lagu dari lagu raya kita. Lagu raya kita ni saya buat sendirilah 2018. Saya buat lirik dia dan saya dapat melodi itu dalam perjalanan pergi ke Kuantan silap. Dan saya terus bagi pada producer dan saya minta dia arrangekan dan saya dalam seminggu saya buat untuk raya 2018. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu itu, walaupun kita tak boleh pentas ke mana-mana, tapi raya kita kena rayakan kumpulan kita dengan keluarga, insyaAllah. Terima kasih bang. Dia orang minta sikit lagi abang cerita Rock Kapak. Okay, tadi kita cerita sikit je pasal jalan Doresami. Salah satu daripada lokasi Rock Kapak. Terima kasih tuan-tuan. Alhamdulillah lebih 300 pack telah di lock dan lebih separuh adalah lock infak. Ramai yang lock infak je malam ni. Alhamdulillah. Untuk diagihkan kepada orang-orang yang abang Nizam sebut tadi itu, mereka yang fakir miskin, orang di bus stop, orang tua yang jalan kaki, yang abang akan bagikan maruku yang anda lock tu. Cerita Rock Kapak ke bang, perkenangan Rock Kapak. Saya Orang baik tanya, macam mana tersebutnya kumpulan Laksamana? Laksamana. Dan dapat nama Laksamana. Kalau orang Kedah tanya Laksamana tu, laksa tak mana? Laksa. Kalau polis pun laksa. Saya kuat laksa tuan-tuan. Isi saya tahu satu je. Kalau saya muka poyo nak mengubah keadaan dia, Laksa lah. masalah laksa. Bau je laksa kat dapur tuan-tuan. Saya terus menjadi seorang lelaki romantis seperti bau daun kesum. Daun kesum lain macam daun bau kesum dia. dengan tu bunga Bukan kantan. Kantan. Aroma dia. Dia kalau laksa, lepas tu masak asam ikan. Daun kesum, kantan ada, itu feel lah. Feel. Kalau tak ada tu kira gagal sikit. Tengok Rock Kapak tu itu yang di favourite-nya bukannya bukannya stick ataupun spaghetti. Bukan apa tu lagi apa Yamaha tu, Wagyu apa lagi? Dan Wagyu. Rock Kapak dia daun kesum dengan bunga kantan dia pelemah Rock Kapak. Yes. Abang cerita macam mana tertubuh kumpulan Laksamana? Laksamana asal dia, nama dia Ihsan, kumpulan Ihsan. Ihsan. Dia tertubuh di Seremban. Dan kita dulu dijemput untuk bekerja sebagai bekerja pasar malam. Dia bos ni, toke ni, dia jual burger dan ayam goreng. So dia ada pekerja dia yang kebetulan sepupu saya kerja dengan dia. Dia pemain bass. Dia kata dia nak buat grup, dia beli barang. So dia panggil saya datang sekali bekerja di pasar malam. Saya kerja pasar malam selama 3 tahun. Di situlah kita bermula dengan kumpulan Ihsan, dan ada barang sendiri, toke itu beli. So kita mula dengan main di rumah orang kahwin. Sekitar Negeri Sembilan. Okey, tahun 80. Tahun 86 kata 86, okey. 86. So dalam masa sama, hari biasa tak ada apa, Isnin sampai Jumaat kita berniaga pasar malam. Saya special buat ayam goreng. Oh, okey. Ayam goreng dan kawan lain buat burger. So kita pagi pasar pagi, lepas tu kalau ada malam pasar malam, kita pasar malam. Dan kita bergerak setiap hari. Jemputan akan datang pada Jumaat, Sabtu, Ahad. So Jumaat Ahad tu sebelah malam kita, kalau siang kita cuti lah berniaga.
Dan kita mainlah untuk band orang kahwin tu siang. Kalau siang malam main siang malam lah. Jadi band orang kahwin Ya, band kahwin lah. Sebab dulu tak ada istilah dia dipanggil band kemah kenduri. Band kemah kenduri. Band kemah kenduri. Lepas tu naik grade sikit baru jadi band pampir. Kalau kena ingat tu league dia tu. Dia ada league dia, band kahwin, barulah band pampir. Ya, betul. Band pampir dah kira champion lah. Champion lah. Okay. Dia orang yang dulu kalau kahwin ada ambil band ni orang kaya. Ya, betul. Betul. Orang kaya. Betul. Sebab tak mahal pun sebenarnya, 500 je. Kadang 300 jalan. Jalan. Jadi start 9 pagi sampai 4 petang. 300. Besar tu 300. Ya, untuk tahun 80-an. Bagi-bagi gaji RM40. Dapat lah. Dapat pergi Punca Mas. Kan? Kesempatan tu suka komplek. Punca Mas. Wisma Punca Mas ni legend lah. Legend, okey. Itu untuk pertemuan rockers jadi hari Sabtu dan Ahad. Di Seremban, siapa yang pernah jadi rocker Seremban 80-an? Sebab saya dia mesti tahu Wisma Punca Mas. Dia dengan bas stand jauh ke? Tak jauh, dengan kaki je. Okey. Jadi bila dah kau tak ada show, kita pun pergilah Wisma Punca Mas. Okey. Kan, jumpa kawan-kawan apa semua kan. Dating lah kat situ. Jadi tu antara tempat lah. Dan bila satu masa tu kita dah kebetulan saya kenal dengan band boy CRK. Eddie. Eddie CRK. Eddie ke Syam, kata Syam maksudnya Syam. Syam. Dia tahu band ni kebetulan Ihsan ni popular di Sembilan. Kalau band Ihsan ni main mana-mana orang akan mesti follow. Okey. Untuk rocker di Sembilan. Sebab dia joget lambak. Okey. Kan. Band kalau malam mesti joget lambak kan. Betul. So kita segmen malam tu main lagu-lagu joget lah. Joget 60-an. Okey. Itu sampai satu lagu sampai 10 minit. Kan? Untuk enjoy kan. Orang suka. Orang bertandak kan. Orang siang dah bekerja. Di malam je itu cara dia orang dulu. So bila dapat peluang tu main di Jockeys Club menggantikan kumpulan Heavy Machine tak silap. Okey. Di tahun 90, awal 90 kita silap lah. Okey. Pertengahan ke macam tu di Jockeys Club Berjalan MB. Di Jockeys Club di KL? Mesti orang tahunya Jockeys Club ni. KL? Okey, travel daripada KL. Ganti ke Heavy Machine. Masa tu CRK main. Tapi dia biasa ada nak guest band. Okey. Kita kau datanglah main sini. Kan kita untuk ni adalah token bagian. So kita mainlah, saya preparekan kau tak silap lagu yang saya nyanyi. Cinta Kristal. Scorpion dulu rockers di Scorpion. Scorpion. The Zoo. Abang main apa? Scorpion lagu apa? The Zoo. The Zoo. Okey. Itu lagu tu. Okey, Scorpion yang abang favourite tu. Perfect Strangers. Perfect Stranger di Purple. Ada Purple main. Tu lepas tu lagu joget. Walaupun rock lagu KL. Kelebihan daripada waktu tu joget mesti wajib. Dan kebetulan masa tu Ismail Manam ada kat situ. Ismail Ahmad Nawaz. Yes. So saya memang suka lagu Cinta Kristal sebab saya minat Rahim Ma'ruf. The White Steel masa tu. Dia. So saya nyanyi tu lepas habis tu dia panggil penyanyi je. Dia tanya lah, bro, buat album lah cakap. Bang, album? Tak, kita nak operation nak cari band ni, kita nak buat album untuk bawah nak operation. Kita buat solo lah kita. Saya pula semangat setiap kawan tu tinggi. Kan? Kita kata tak boleh bang kalau nak pergi dengan kawan-kawan lah. Dengan band lah kan. Kita tahu. Okey lah tak apa. Nanti dia cakap dengan bos kita. So dalam masa seminggu dia kata okey bos kita buat grup. Tapi syarat kita tukar nama. Dia kata Manam kata tukar nama sebab nama ni tak boleh, kita mesti nama Melayu kuat kata. So saya nak bagi nama Laksamana. So nama itu kata Ismail Ahmad Nawaz. Dia nak nama Melayu yang kuat. Daripada Ahmad Nawab yang bagi nama. Ahmad Nawab. Yes. Ahmad Nawab sendiri. Dia sendiri Datuk Ahmad Nawab. Datuk Ahmad Nawab bagi nama tu. So dekatlah Laksamana. So kita pun record lagu tahun 90 awal 91. Kita buat record di Putih Boys, Channel 11, Q Studio. Tu dan 3 Sun Recorders. Dia Sun Recorders lagi legend ni. Kalau orang lama KL dia mesti tahu. Sun Recorders yang Bintang. Putih Boys pun legend. Putih Boys dia Yap Konseng. Sejarah hanya saya recording lagu mak saya manduk KL. Saya duduk kampung, saya dibesar di kampung. Nenek saya yang membesarkan. Dari kecil sampai saya besar. So, mak saya di KL dia bekerja dengan suami sebab sejarahnya mak saya dah berpisah dengan ayah saya. So dia kahwin lain, dia pindah di KL. So dia bekerja dan saya kadang-kadang saya datanglah. Dan masa tu memang tak ada duit lah. Saya pergi Yap Konseng daripada AU3 jalan kaki sampai Yap Konseng.
AU3 Keramat tu. Yang konsen jalan kaki zaman tu. Yes. Sekarang budak-budak sekarang dia merongok tuan-tuan. Jalan kaki sekolah 1 km. Rocker dulu tuan-tuan. Jalan kaki. Jalan yang konsen. Kita ramai-ramai pergi rekod tu. Sampai sana pukul dekat lepas maghrib. Haus bang. Betul. Jauh tu AU3 ke yang konsen. Mula cari air pipe dulu. Air pipe Air pipe dulu. Kita dahaga. Dulu tak ada. Hari ni tau. Nikmatnya sejuk dia. Perkataan gogok-gogok. Gogok air pipe Gogok air pipe. So, lega. Dia kejap tu kita rekod. Rekod lagu tu. Lagu Gugur ni lah yang susah rekod. 3 hari sampai saya kena marah dah. Gugurnya Bunga Cinta. Sebab tak dapat feel tu. Tu rupanya Datuk Manap cakap rasanya main lirik ni kena tukar. Lirik tak kena dia cakap. Susah dia nyanyi. Okey. Tu macam mana bro? Kau buatlah cakap. Alamak. Saya tak pandai. Aku try je. So entah macam mana mungkin rezeki Allah bagilah. Saya try buat lagu tu. Pasal besok last mesti rekod juga. Pasal booking studio mahal tu. Mahal. 1 jam RM80. Bukan masuk duduk nganga. Dah. Booking cost je lah. Yes. 3 hari rekod tu saya dah kena maki amun lah. Sempat ceramah. Tak dapat feel semua. Burn duit je. Masa dulu producer dia pentingnya feel. Feel tu mesti ada. Mesti ngam. Tak masuk feel dengan lirik dia tak jadi. Kau ingat ni studio murah ni. Woi, pada sing dengar kan. Jadi lu bro besok kita rekod. Saya macam mana nak buat? Kau buatlah, try lah. So saya cuba buat. Alhamdulillah, tak tahu macam mana, saya tak pernah buat lirik sebenarnya. Itu first time saya buat lirik. Dapat buat, besok pergi mai tengok, okey lah ni, dia kata. Ngam lah ni. Sebab kau buat lirik, kau nyanyi, kau feel, dia kata. So rekod lagu tu. Jadi lagu tu Gugur Ni Cinta. Menggunakan saya punya lirik. Lagu Ismail Ahmad Nawab. Lagu Ismail, lirik saya. Lirik abang punya. Yes. Okay. Jadi rezeki lah. Dan dengan berbekal lagu tu lah sampai hari ni dah 30 tahun kot. Orang masih lagi dengar lagu tu. Ya, Nizam Laksmana. Itulah lagu. Bukan Laksmana tak banyak lagu hit. 2-3 lagu je. Tapi lagu tu yang paling hit. Ya, akan diingat orang. Bagaimana pun lagu tu juga nyanyi kan. Orang tunggu lagu tu juga kan. Jadi Alhamdulillah itu antara rezeki lah. Dan perjalanan kami sebagai artis ni tidak semeriah sangat sebenarnya. Sebab kita ni lebih kepada semangat kampung. Kita lebih pada duduk diam. Kita tak ada cerita yang ni kita just kalau pergi promo kan kita tidak dalam limelight. Tidak limelight. Apa tu? Tidak limelight. Limelight ni maksudnya sentiasa diperhati orang, gosip bercinta dengan ini. Kita band yang kampung, band kampung. Memang dah. Tapi kita kenal lah, kita satu company dengan Search Wings BMG kan. Dia kenal dia orang lah. Jadi okey lah. So kita pun sukalah dengan dia orang tu. Artis. Kita pun maksudnya dah artis tapi kita rasa dia lagi artis. Kita lebih menghormati dia orang, kita lebih suka jumpa dia kan. Nama besar. Ya, nama besar. Jadi Laksmana dia tidak menonjol sangat. Cumanya Laksmana ni dia semangat kekampungan tu menebal, disiplin dia ada. Janji pukul 3, pukul 2 dah sampai. Janji pukul 11, pukul 10 dah sampai. Sebab sedar diri kita band anak kampung, band budak kampung. Itu memang orang tahu, reporter tahu. Yang dah kan semua dah kanan-kanan, semua dah dahsyat-dahsyat dah. Yang ada sekarang jadi bos-bos macam Hashim Anang kan. Ada masa tu Zubairi Zabidin dah pension. Tapi saya masih berhubung dengan diorang. Hubungan tetap ada, masih rapat dan masih berhubung dan masih lagi mengenali dan masih dengan Kak Odah, Muzina Abu Bakar, Kak Mus, Kak Timah. Ya, betul. Fatimah Hassan pernah datang rumah. Datang buat situ saya masak. Kan. Jadi Nafsiah Jani. Nafsiah Jani. Nafsiah masuk report duty sama dengan saya di utusan. Hari yang sama kami satu batch dengan Nafsiah Jani. Ramailah. Yang tu jadi orang lama ni, orang kapak ni dia lebih mengenali reporter. Dia lebih menjaga perhubungan. Sebab kita dah diajak oleh PR, kita kena hormati mereka. Betul. So hingga sekarang ni kalau jumpa memang kita akan tahu. Dan dia tahu kita, dia ingat. Jadi perhubungan itu sentiasa ada. Banyaklah ingat Adam Saleh, Wanda, Tengku Khalidah, Datuk. Masih ada lagi. Masih jumpa tu, pernah jumpa. Jadi keramat. Ya, betul. Jadi itu di antara kelebihan Rock Kapak ni. Sebab perhubungan. Dan dahulu recording kita memang maki hamun tu biasa. Tetapi sebenarnya bila kita menyanyi, kita pun diajar untuk macam mana untuk handle recording, proses rekaman. Kita diajar.
Dia macam ni. Kalau kau macam ni, kau macam ni. Kalau Pak ni sound macam ni, sound macam ni. So kita tahu sound gitar tu macam mana. Dan saya apply benda tu dalam saya ada album solo. Tahun 95 sebab album solo. Tajuk dia Memanah Bintang 3. Album solo tu kebanyakan muzik arrangement saya buat sendiri. Saya arrange, tak ada tulis. Saya main ham-ham dengan Shah Slam. Jadi. Dan saya buat vokal arwah Rahim Osman yang produce dengan MSA. Arwah Rahim dia cuma check final je. Saya rekod sendiri. Semua lagu saya rekod sendiri. Dan dia datang dia check. Mana yang sumbang buat balik apa semua tu dia buat balik. So saya belajar itu dan saya apply di album saya album solo tahun 95. Memanah Bintang 3. Fanfare apa yang paling best Mamai? Fanfare? Fanfare apa paling best? Masa zaman tu kan kita ada banyak. Kita ada Pesta Pidi. Kita ada Pesta Penang. Kita ada Aikro. Pesta Penang yang best Pesta Penang. Okay. Cerita sikit tentang bagi mereka yang waktu tu hanya ada Expo Aikro Melaka, Pesta Pidi, Pesta Penang. Kita ada Expo KL yang dibuat di tapak bangunan Mara sekarang. Bangunan Mara tu ya, tepat ya, pertandingan di tapak Mara. Kalau berdiri dekat bangunan Mara tu, pertama saya akan ingatlah Awi yang datang dengan gebeng dia tu, kumpulan wing dia tu. Saya akan teringat Rahim Ma'ruf migrate daripada dangdut pergi dengan White Steel menjadi rock, daripada lagu Oliza Lizawati kepada lagu rock. Cinta Kristal. Pesta Penang paling best. Apa yang best dari Pesta Penang? Penonton dia tu. Sporting melaut. Mak Penang ni dahsyat Melaut. Itu memang dia bukan apa, dia nak lagu hit tu je. Lagu lain tak peduli. Gugurnya Bunga Cinta. Dia nak lagu hit tu. Ya, betul. Dia kalau lagu hit tu mesti last. Betul. Masa tu kita rasa artis lah sikit. Betul. Boleh rasa, aku artis lah. Dan tahun tu pula adalah Penang adalah pekan industri Menah Kelang banyak. Jadi gugurnya Bunga Cinta saya berani jamin tu orang daripada Perai akan naik feri. Belum ada jambatan tuan-tuan. Jadi kakak-kakak minah-minah yang bekerja di kilang yang menonton ni sekarang ni, dia orang semua naik feri tu daripada Perai akan pergi naik bas pula untuk turun di Sungai Nibong. Dah turun Sungai Nibong kena beli tiket 2 kali tuan-tuan, pintu tiket dan pintu show. Dia 2 tiket. Jahat Tokyo Penang ni tuan-tuan. Kalau saudara tak beli tiket kena tengok daripada tepi. Dia ada 2 tiket kena beli tiket masuk Pesta Penang dan tiket untuk masuk stage show. Ya, betul. Sebab saya jual belon dan kacang kuda, saya tahu Pesta Penang. Pesta Penang di hatiku. Okay. Apa yang Pesta Lumut juga naik waktu tu. Dan kemudian jadi itulah stage yang besar. Stage besar ketika itu di pesta-pesta itulah, lain cuma fanfare lah. Sebab apa abang join Gegar Vaganza? Saya dijemput. Oh, dijemput. Saya bukan menawarkan diri, saya dijemput untuk masuk. Saya pun tak tahu kenapa dijemput saya. Dan lepas tu saya melalui proses interview. Dan juga dia tengok kita macam mana. Dia audition. Yes. Suara masih dulu tak? Dia tanya macam-macam pertanyaan, macam-macam ni. Dan saya punya proses melalui tiga tapisan. Saya sendiri. Tiga tapisan. Last sekali yang saya tahulah dia beritahu, bos Astro saluran Melayu tu, kenapa kena bukan Rakim Ahmad. Rakim. Dia kata kenapa nak ambil Nizam Osmana? Apa kekuatan dia? So yang jemput saya ni dia yang jawab kenapa. Dia penjelaskan. Dan sebenarnya ramai artis yang memohon masuk Gegar Vaganza tapi tak lepas. Lagu ada, lagu dia kuat tapi tak lepas. Rupanya ketika itu Gegar Vaganza ni dia tengok semua segi. Bukan sekadar lagu saja. Personality, cara kita bercakap, cara kita membalas apa pertanyaan semua. Dia tengok begitu. Baru saya faham. Dan alhamdulillah rezeki tu ada, saya masuk dan kita kena isi 3 orang. Yang saya ingat dia tanya, setiap orang tanya, sekiranya anda dipilih sebagai juara Gegar Vaganza dengan hadiah berapa ribu? 100,000 100,000. Apa anda akan buat dengan hadiah tersebut? Dan apa, lepas tu tanya apa lagi impian hadiah yang ni. Ada yang nak minta handphone semua lah kan. Saya nak handphone lah ni. Saya tak ada tulis tu semua, tak ada. Tapi di situ ni lillahi ta'ala lah. Saya tulis itu dia ada 5 kata silap. 1,000 apa kena buat? 1 saya kata saya pergi umrah. Alhamdulillah. Kedua saya nak tolong mak ayah saya. Ketiga saya nak bayar hutang. Keempat saya nak bantu anak saya belajar. Kelima saya nak belanja isteri saya. Macam itulah. Tiga orang itu saya isi. Saya tak ada impian lain. Saya kata itu je. So apabila saya masuk dan saya kalah minggu ke-6, saya keluar sebab saya sebenarnya masa keluar tu saya tak sihat sebenarnya. Saya demam dan batuk. Tapi saya tak war-warkan pun, saya tak bising. Sebab saya tahu kalau keluar lah.
Sebab aku tak target pun nak juara. Dari minggu ke-6 pun okey lah. Bila minggu ke-6 pun sekarang bila dah masuk balik Gegar Vaganza, kita dah orang kenal balik. Isi minyak pun orang selfie. Orang makan channel pun ambil gambar. Ya. Saya rasa hati balik aku ni. Terasa balik dia datang benda tu balik kan. Jadi okey lah tu, cukup lah. So saya keluar minggu ke-6. Last kali tu Datuk Vida jumpa, kita buat kapsul tu. Dia kata saya nak hadiahkan last masa ucapan tu saya kata doakan saya untuk saya dapat pergi menunaikan umrah. Last di stage itu saya kata. Dan selepas tu kita buat kapsul di belakang tu. Datuk Vida datang dan kita itu si Vida. Yes. Kita Abang Nizam kata saya Abang dia panggil kau. Saya akan tunaikan Si Vida. Ada si Vida dia nak menonton lah ni. Kawan tu. Saya akan tunaikan permintaan abang, saya akan hantar abang ke umrah. Saya terdiam. Allahu Akbar itu. Ini Tuhan bagi rezeki. Ya betul. Jadi saya diam kata nanti abang pergi 2 orang dua orang. Abang pergi dengan isteri lah, takkan pergi seorang kata. Saya alhamdulillah lah saya apa yang aku nak aku dapat. Ya betul. Jadi saya amat bersyukurlah. Itu kejayaan saya. Betul. Ketika itu saya rasa tercapai. Saya dah pergi 2011. Tapi saya dah pasang saya nak pergi lagi. Ya, rindu. Saya pergi lagi banyak benda saya tak buat masa tu. Saya tak ada pengalaman. Saya dah tahu apa nak saya buat. Saya dah dapat gambaran tu. Saya pasang saya nak pergi balik. Dan di GV ni saya pasang niat saya betul-betul. Dan rupanya Vida ni pula dia ambil satu barang tu dia ambil. Dia cerita kat saya, dia ambil barang tu dia ambil. Dan dia tengok saya setiap hari di GV tu apa saya buat. Dia tahu saya bila buat ni, bila saya pergi ni, abang saya last dia kata yang masuk siap sebab solat dulu. Itu pun dia perhati. Saya kata Datuk kita pun ada spy dia kata. Tak apa saya ambil package saya. Saya pergi dengan package dia. Dia patut pergi tapi dia tak pergi ketika itu. Dia kata mungkin rezeki abang lah cakap. Duduk bilik yang dia punya. Luxury mewah lah. Mewah lah. Itulah kejayaan kehidupan saya antaranya yang saya impikan dan saya dapat, dan saya bersyukurlah. Saya dapat masuk Gegar Vaganza, saya kalah tapi saya menang dalam bahagian lain. Itu dapat menunaikan. Yes, itu saya amat bersyukur. Isteri saya pergi sekali lagi dengan saya. Ya, walaupun niat peribadi betul. Tapi Allah atur kan dengan Datuk Sri Vida perantaraan dapatlah melihat Mekah Madinah dalam umrah. Terima kasih pada semua. Kita dah 1 jam setengah dengan Abang Nizam Laksmana. Saya ucap terima kasih je pada yang log untuk infak dan log untuk COD. Terima kasih banyak kerana anda telah membantu projek apa jual apa ni Maruku Legend ni. Saya harap anda dimurahkan rezeki. Kita doakan semualah di antara kita yang berada di sini, saya, Abang Nizam, anda semua. Kita berdoa untuk kita dan juga semua orang untuk mendapat kerahmatan Allah berkat. Kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kalau tidak pun adalah malam ini ada di antara kita, ya Allah pilih doanya doa mustajab. Amin. Berdoalah semoga semua orang mendapat kerahmatan. Yang sakit dipulihkan daripada sakit. Amin. Mereka yang berada kesusahan diberikan kelapangan. Amin. Mereka yang berada dalam kesempitan diberikan keluasan. Amin. Dan mereka yang kehilangan ketenangan, Allah berikan mereka ketenangan. Itulah harga yang paling mahal. Dan yang paling penting adalah keakraban keluarga. Amin. Betul. Yang berada dalam keadaan yang hubungan yang muram kembali ceria. Suami, isteri, ibu dan anak. Kasih sayanglah saudara, kerana akhirnya saya bagi tahu saudara memandu Ferrari takkan sama untuk berada di samping isteri dalam keadaan bahagia. Menaiki penerbangan yang terbaik di dunia pun takkan sama untuk duduk makan dengan anak itu. Jadi saya doakan semua orang. Abang akan belanja lagu last aku, Gugurnya Bunga Cinta. Dan kita akan tamat di sini. Boleh bang Boleh. Okey, lepas tu anda turun lock je untuk final lock. Apabila tamat je lagu ni, kita akan fade out. Lepas tu barulah kita akan jumpa balik sekitar pukul 12 malam untuk sesi jualan. Jadi Abang Nizam akan belanja sekali lagi lalu Gugurnya Bunga Cinta sebagai yang terakhir. Dan saya dari Garasi TV mengucapkan terima kasih pada Abang Nizam. Dan terima kasih pada anda semua yang lock dan tak lock. Yang penting adalah berdoa malam ni tuan-tuan. Kalau malam ni jatuh malam Lailatul Qadar, maka doa kita akan dimakbulkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lagu Google Sekali lagi Masya okay. Sebelum saya nak bunyi, saya ucap terima kasih kepada Garasi TV, terima kasih kepada Tuan Haji, terima kasih saya kepada saudara Syarif Kadir kerana terbuka hati untuk call saya untuk datang pada hari ini. Dan saya doakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, jaga kesihatan,
selalu berdoa yang terbaik untuk kita dan keluarga. Kasih sayang adalah paling berharga untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan dalam Ramadan yang mulia ini kita dapat sesuatu yang paling indah untuk dijadikan panduan dan hala tuju untuk kehidupan yang akan datang. So sebelum saya berundur diri, saya tinggalkan anda yang mana baru tengok live Garasi TV ini dengan lagu sekali lagi Gugurnya Bunga Cinta. Izinkan aku sayang menyentuh perasaanmu, biar gelora cinta semalam. Izinkan aku sayang merinduimu selalu, biar bergetar nalurimu. Walau berkali kau membenci, cintaku takkan hilang. Himpunkan semua kemaafan, dengarkan rintihan. Andainya kau pergi, gugurlah bunga cinta, terpadam mentari yang menyinar. Pulanglah oh sayang, kau ku nanti penuh pasti rintihan kecundang untukmu oh sayang. Izinkan aku sayang menyentuh perasaanmu, biar gelora cinta semalam. Izinkan aku sayang merinduimu selalu, biar bergetar nalurimu. Walau berkali kau membenci, cintaku takkan hilang. Himpunkan semua kemaafan, dengarkan rintihan. Andainya kau pergi, gugurlah bunga cinta, terpadam mentari yang menyinar. Pulanglah oh sayang, kau ku nanti penuh
Pulanglah sayang. Terima kasih.